Assalamualaikum, selamat pagi pada Chief Nuran dan rakan-rakan semua. Okay, hari ini saya ingin membentangkan Practical Work 3 di mana Practical Work 3 ini adalah Introduction to Fiber Optic Design. Okay, sebelum tu nama saya Awang Kamal Rashid bin Awang Zaman. Robotics 20 di 19F2017. Okay. Dan saya dari kelas DE 4A. Okay. So dekat sini objektif dia adalah investigate the relationship of operating wavelength and key factor of the system. Yang kedua adalah investigate to relationship of bit rate and BER of the system. And ketiga, apply of the system software. And empat adalah analyzing fiber optic system design. Okay. So tu adalah objektif yang kita kena buat. Okay, untuk equipment kita menggunakan optic system software. Okay. Dan personal computer, laptop with 32 atau 64 bit processor. Okay. Kita proceed to the procedure ya. Okey, dekat sini dia telah berikan kita parameter untuk setup. Okey. So dia mempunyai beberapa komponen di mana komponen itu adalah laser, PRPS, iaitu pseudo random bit sequence, modulator, NRZ, NRZ plus generator, pin, PIN, photo detector, okay, filter and low pass vessel filter. So filter ni kita pilih filter tapi dia punya type kita boleh ambil low pass vessel filter. So ini komponen-komponen yang perlu kita adalah dalam OT system software kita nanti. Okay. Untuk part A, okay, dekat sini saya dah buat diagram ni, circuit diagram ni. So saya akan tunjukkan di dalam OT system saja. Okay. So dekat sini kita dah circuitkan dia. Kita dah circuitkan semua komponen-komponen yang telah dilistkan beserta komponen yang untuk diukur, iaitu optical power meter. Kita mempunyai 3 optical power meter. Okey. Kita tengok soalan dia. Okey. For table 1, kita perlu gunakan 10 bps. So operating wavelength dia mesti 1550. Okay. So dia suruh kita ukur menggunakan bit rate 10 Gbps, 10 Gbps. Okay. Dia telah bagi fiber length. Dia suruh kita measure mengikut fiber length yang telah diberikan untuk mencari max of Q factor, mean of BER, optical power meter 1 untuk X, optical power meter 2 dan optical power meter Z. Ini Y tadi . So dekat sini saya dah siap dia punya result. Okay. So kita boleh tengok sini result dia macam ni. So saya akan tunjukkan macam mana saya dapat result. So saya ambil 50. Saya akan ambil yang ni 50 length. Dan kita akan tengok sama ada betul ke tidak result yang saya dah letakkan dalam report saya. Okay.
So kita pergi ke operating system software, di mana kita kena check berapa bit rate yang kita telah setkan. Okey, dekat sini kita dah setkan dia sebanyak 10 giga. Okey, so value see, then okey. So dekat sini kita nak menggunakan fiber length 50 kilometer. Okey, so panjang fiber length kita 50 kilometer. So kita kena tukar dekat sini. So kita punya wavelength, so dekat sini wavelength 1310. So tadi kita menggunakan wavelength adalah 1550. Okey, so kita kena tukar. Okey, selepas kita dah tukar dia punya operating wavelength, kita akan tukar dia punya fiber length pula kalau dia berbeza. Okey, so dekat sini kita tak perlu tukar fiber length dia kerana dia dah setkan 50 km dekat sini. So kita just klik OK. So dekat sini kita dah setkan dia punya wavelength dengan fiber length. Okay, so kita kena runkan. So tekan dekat sini calculate, then tekan sini play. So lepas dia dah calculation finish, kita X saja, then kita akan tengok optical power meter. Klik, double click. Okay, so kita dapat lihat sini untuk optical power meter X adalah 0.00. So kita tengok 0.00. Okay, kita jangan ambil watt, okay, sebab nilai dia terlampau kecil. Okay, so kita ambil dia punya dB saja. Okay, untuk optical power meter kedua adalah negatif 3.079. So kita cek, nampaknya betul. Okay, kita dapat result dia. Then last kali kita tekan ni. Okay, negatif 13.079. So kita dapat untuk optical power meter Z adalah negatif 3.079. So dekat sini kita punya optical power meter dari X, Y, Z adalah betul. Okay, so kita dah dapat 3 optical power meter. Sekarang kita nak cari max Q factor dan min BER. Okay, dekat sini saya dapat max Q factor saya adalah 11.0571 dan min BER saya adalah 1E dash 028. Okay, so kita cek dekat optical optic system kita. So ini kita kena klik BER analyzer. Okay, so double click. So kita akan dapat lihat kita punya wave. Okay, wave kita. Dan dekat sini dia telah bagi kita analisis di mana max Q factor adalah 11.0571 dan min BER adalah 1.0005 E 028. So maksudnya kita punya result dekat sini dah betul. So macam itulah saya dapat result untuk peak rate untuk 10 GB dekat table 1. Okay,
So kita pergi ke table 2 di mana dia telah setkan 50 km fiber length dan operating wavelength equals to 1550 nanometer. Okay. Dekat sini dia suruh kita ubah bit rate dari 10 hingga 15 untuk cari value min BER dan max Q factor. So dekat sini saya dah buat. So saya akan tunjukkan macam mana dapat dia punya value of min BER and max Q factor. So saya ambil contoh 15 bit. Okay. Sebab tadi kita dah buat 10 bit. So jawapan dia kita dapat dari atas ni saja. So saya nak cuba 15 BPS. Okay. So kita pergi ke OT system di mana kita nak ubah bit rate kita di mana? Di sini. Okey. Kita tukarkan dia kepada 15 kip. Okey. Kenapa saya tukar dekat depan ni saja? Sebab yang belakang ni adalah giga. Giga adalah kuasa 9. So that means kosong dia ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Okay. So lepas kita dah tukar pergi ke 15 Gbps, kita tekan evaluate. So dekat sini tekan OK. So kita dah tukar dia punya bit rate kepada 15 dan kita tengok dia punya fiber length dengan wavelength. Okey, fiber length kita dah 50 tadi dan wavelength kita dah 1550 nanometer. Okey, so tak perlu ubah. So apabila kita dah tukar dia punya bit rate, so kita just tekan calculate, tekan play. So bila dia dah habis dia punya calculation finish, kita tekan X dan dia nak value untuk max Q factor dan min BR. So kita ambil dekat sini saja, dekat dia punya analysis of BR. Okay. So max Q factor dia adalah 2.84427. Okay. Min BER dia adalah 0.0022122. Okay. So kita ambil lah dia punya value tu dan kita pastekan dekat kita punya report. So macam itulah saya dapat result untuk table 2. Okay, kita proceed ke part B pula, di mana part B ini sama juga menggunakan bit rate 10 GB, tetapi beza dia adalah operating wavelength, di mana operating wavelength ini kita menggunakan 850 nanometer. So dekat sini saya dah completekan dia punya result untuk max Q factor, min BER, optical power meter 1 X, optical power meter 2 Y and optical power meter Z. So saya akan tunjukkan contoh macam mana nak dapat 100 menggunakan fiber length 100. So saya akan tunjukkan macam mana saya dapat dia punya result ini. Okay. So kita pergi ke optic system. Kita tukar balik kita punya bit rate. Okay. Di mana bit rate tu kita tukar menjadi 10 BPS. So kita tekan evaluate. Okay. Cara yang sama macam kita buat part A tadi, tetapi kita kena tukar dia punya
dua benda, iaitu kita tukar dia punya wavelength, di mana wavelength kita adalah 850 dan kita punya fiber length 100. So kita klik OK. So dekat sini kita dah tukar wavelength dia dan dia punya fiber length. So kita just tekan calculate di sini. Apabila dah habis, dah calculate finish. So kita akan tengok dekat mula-mula kita akan tengok optical power meter dulu, di mana untuk X adalah 0.00, manakala untuk Y pula negatif 3.079 dan untuk Z adalah negatif 23.079. So kita ambil dia punya result ni, kita pastekan ke dalam kita punya result table 3 tadi. Okay, so dekat sini saya dah paste. So untuk max Q factor dan min BER pula, di mana kita akan ambil dia dekat analisis ini. Okay. Dekat sini kita dapat lihat di mana max Q factor dia adalah 0 dan min BER adalah 1. So tak ada graf wavelength kerana dia punya max Q factor adalah 0 dan min BER dia adalah 1 sahaja. So kita pastekan, letakkan ke dalam table yang telah disediakan. Okey, itu untuk table 3 part B, di mana saya dah tunjukkan macam mana nak dapat dia punya result. Kita beralih pula ke table 4, di mana sama juga seperti table 2 tadi, tetapi beza dia adalah operating wavelength, di mana operating wavelength ni kita menggunakan 850 nanometer. So cara yang sama tapi nilai yang berbeza. Okey, tadi kita buat dekat table 2 kita cari 15. So sekarang ni kita cari 15 juga. Okey. Kita nak tengok perbezaan nilai dia dengan nilai 1550 nanometer dengan perbezaan 850 nanometer. Okey, so kita pergi ke optic system tadi. So kita tukar dia punya bit rate. Kita tukar dia kepada 5. Okey. Then kita tukar dia punya kita tukar dia punya fiber length, kerana fiber length tadi kita setkan dalam 100 km. So kita tukarkan dia dalam 50 km sebab kita mesti ikut soalan yang telah ditetapkan. Okey, kita dah setkan dia dalam 50 km. So kita just calculate, then dah finish. Okay, kita tekan X. So dekat sini kita tengok, tengok adalah max Q factor, di mana max Q factor dia adalah dia nak nilai max Q factor dengan min BER. Okay, so max Q factor nilai dia adalah 2.4339. So kita tengok table 2 tadi. Max Q factor dia adalah 2.8447. So beza dia hanya beberapa jarak saja, di mana tadi di table 2 dia punya max Q factor 2.8. Tapi kita dekat table 4 menggunakan optical wavelength 850 nanometer, max Q factor dia adalah 2.4. So beza dia sangat jauh dan nilai dia semakin turun. Okay.
So dia punya mean BER pula 0.007327888. So kalau tengok itu tadi adalah 0.0022122. So perbezaan dia sangat kesara lah dekat sana. Okey, tetapi nilai dia tetap 0. Macam tu. Okey. Kita proceed pula dekat part C. Sama juga part C dengan part lain, part B dengan part A, tetapi beza dia adalah operating wavelength. Dekat sini di table 5 part C masih menggunakan bitrate 10 Gbps. Okey. Tetapi dia punya operating wavelength dia adalah 1310. 1310. Okey. Kita cuba cari kita cuba gunakan fiber length 75 lah. Okey. So kita pergi ke software kita dan kita tukar kita punya bitrate dulu kepada 10 Gbps. Okey. Bila kita dah klik, bila dah tukar pergi 10 Gbps, kita tukar pula kita punya wavelength dengan fiber length. Sorry. So wavelength kita tadi adalah 1310. Okey, 1310. Mana pula? Mana itu salah pula. Manakala fiber length pula adalah kita nak try 75 km. Okey. So kita just klik OK. Bila dah tukar semuanya, kita klik calculate. Then calculate finish, tekan X. Dan kita akan tengok dia punya optical power meter, iaitu X, Y dan Z. Okey, untuk X, jawapan dia adalah 0.000 dpm dB. Okey, so masih kekal kosong untuk optical power meter untuk X. Manakala untuk Y pula sama juga, negatif 3.079 dB, dan untuk Z negatif 18.079 dB. So dia punya optical power meter ni dari part A hingga ke dari part A hingga ke part B semuanya sama. Okey. So beza dia adalah dia punya max Q factor dan mean BER. Okey. So perbezaan dia adalah max Q factor dengan mean BER sahaja. So dekat sini max Q factor kita adalah 2.67493 dan mean BER kita adalah 0.00372164. So itu untuk max Q factor dan mean BER untuk wavelength 1310 nanometer dan panjang fiber length 75 km. So kita ambil result tu, kita pastekan table 5 ni saja. Okey. Macam itulah kita nak dapat kita punya result untuk table 5. Kita pergi ke table 6. Table yang last sekali, di mana sama sahaja caranya tetapi berbeza, dia adalah operating wavelength. Okey. So dekat sini semakin tinggi dia punya bitrate, okey, semakin rendah dia punya max Q factor dia. Kita tengok dekat sini, mean BER 1, max Q factor 0.
So saya akan tunjukkan macam mana dia dapat 1 dengan 0 ni. Oh, kita tukar dia punya bitrate kepada 15 bitrate. Okey, lepas tu kita tukar yang ini pergi ke 50. Okey. So bila kita dah klik OK, kita tekan play and calculate, then run. So kita dapat tengok sini max Q factor adalah 0 dan min VR adalah 1. So macam itulah kita nak dapat kita punya result untuk ke-6 table yang telah disediakan dalam prosedur lab 3. So this is how I get the output lah, the result. Okay, untuk analisis pula, di mana kita soalan pertama adalah plot the graph. Table 1, fiber length vs optical power meter and determine the gradient. So dekat sini dia nak kita ambil nilai optical power meter Z sahaja dan fiber length. Kita punya fiber length dengan optical power meter Z. So lepas tu dia nak kita cari dia punya gradient. So dekat sini saya dah tunjukkan saya dah plotkan graph, then dia punya gradient sekali. Okay, so saya buat graph ni menggunakan Excel. Okay, so dia punya gradient adalah y equals to negative 0.2x tolak negatif tolak 3.079. So itulah dia punya gradient. So itu untuk table 1. Okay, itu untuk table 1. So untuk table 3 pula, jawapan dia pun sama juga. Okay, tak ada beza dia. Sebab dia suruh kita menggunakan optical power meter Z. Kerana kita punya optical power meter Z, kita punya ketiga-tiga table, part A, part B, part C, kita adalah semuanya sama. Okay. Sorry. So dekat macam itulah kita nak dapat, kita nak buat plot graph ini. So go to discussion. Explain the, untuk soalan pertama, explain the relationship of fiber length and optical power meter. Okay, so the jawapan dia, the longer the fiber is produced, the less light is measured in optical power meter. So untuk question 2 adalah explain the relationship of fiber length and Q factor. So the lower the measure fiber length and the higher the value of Q factor. So identify the best wavelength for system to have the best Q factor and explain your result. Okay. Kita dah dapat nilai Q factor kita, di mana the best wavelength for the system is 1310 nanometer. Okay, so because the shorter the wavelength, the faster to receive the wave signal and smoothly progress. Okay, and the last is identify the best bit rate. So the best bit rate to be implemented in the system is 15 bit, because the value of BER was more effective and minimum to get the best bit rate. Okay, so that is the answer for the 4 question in discussion. So that's all from me for the practical walkthrough lab report, and thank you.